Media memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi media juga telah menjadi bukti signifikan bagaimana revolusi perindustrian 4.0 telah mempengaruhi kehidupan manusia dari segenap aspek berkaitan tentang perkembangan teknologi. Dan pada hari ini boleh dikatakan bagaimana penggunaan media telah menjadi alat yang signifikan dan prominent terhadap perhubungan sesama manusia. Kepentingan media boleh disifatkan sebagai alat komunikasi, perantara dan perhubungan, manakala sosial merupakan elemen asas dalam integrasi perhubungan. Di negara kita misalnya, penggunaan media sosial juga dilihat semakin berkembang dan menular sehingga membawa kepada kemudahan akses kepada web atau aplikasi bagi mereka berinteraksi. Kewujudan pelbagai media sosial telah menyaksikan bagaimana seramai 26.8 juta pengguna mewakili 78.5% daripada jumlah penduduk pada tahun 2023 telah menggunakan platform ini sebagai satu jambatan kepada usaha perhubungan sesama manusia. Terdapat beberapa kepentingan media yang kita boleh lihat pada hari ini, khususnya berkaitan tentang kebebasan menyuarakan pendapat dan pandangan. Di mana jika dilihat sedikit masa dahulu bagaimana televisyen menjadi instrumen media utama bagi menyalurkan informasi kepada masyarakat. Dan pada hari ini juga landscape ataupun naratif terhadap bagaimana media sosial telah menjadi salah satu alat yang prominent untuk mereka saling berhubung, meluahkan pandangan dan sebagainya telah menjadi satu polemik di dalam negara, di mana ada ketika lontaran berkaitan tentang idea dan pandangan juga telah menyentuh sensitiviti atau melampaui batas. Dan ini juga telah menyaksikan bagaimana kerajaan melalui kementerian tertentu telah memperkasakan akta komunikasi dan multimedia bagi menyekat atau mengawal sebarang bentuk kandungan, idea ataupun tingkah laku negatif melibatkan penggunaan cyber secara berleluasa. Dan kepentingan media yang kedua adalah bagaimana kita melihat usaha untuk membangunkan perusahaan mikro dan melestarikan perniagaan. Dan jika kita lihat sedikit masa dahulu bagaimana pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang signifikan terhadap pengamal-pengamal perniagaan tempatan, pengusaha-pengusaha kecil dan sebagainya. Dan dengan adanya kepelbagaian aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya telah membolehkan usahawan kecil ataupun peniaga tempatan memasarkan produk dan perkhidmatan mereka, seterusnya membolehkan akses ini dapat disentuh oleh kepelbagaian masyarakat dan secara tidak langsung telah mengubah landscape ataupun naratif perniagaan dalam negara kerana pertumbuhan banyak kedai digital dan perniagaan dalam talian disebabkan penggunaan media sosial ini telah membolehkan ekonomi kita semakin berkembang dengan baik. Kepentingan media ketiga boleh kita katakan tentang alat integrasi sosial dan penghubung interaksi masyarakat. Sebenarnya jika kita lihat kemunculan media sosial sebagai media baharu juga telah memberi impak yang paling signifikan melibatkan kepenggunaannya di mana interaksi dan komunikasi dalam masyarakat berlaku dengan sangat pantas dan sangat mudah. Dan kesan perkembangan kemajuan sains dan teknologi ini telah melaksanakan satu aras baru terhadap pembudayaan integrasi sosial dalam masyarakat melibatkan aplikasi media sosial. Atau secara bahasa mudahnya, kita tahu bahawa dengan adanya perkembangan teknologi media sosial ini, masyarakat boleh sentiasa berhubung tidak kira masa dan tempat di mana mereka berada. Namun secara harfiah hanya kita boleh katakan bahawa ia telah mengubah landscape bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bertutur kata dan bagaimana kita saling bertanya khabar apabila kita melihat capaian ataupun segala perkongsian informasi dan juga maklumat berlaku dalam konteks yang sedikit berbeza berbanding kaedah bersemuka.
Terakhir, secara kesimpulannya, walaupun kita boleh akui bahawa perkembangan media telah membantu banyak perkara dalam meningkatkan kecekapan dan pengetahuan masyarakat, kawalan dan limitasi terhadap penggunaan merangkumi aspek etika dan sebagainya harus diberi tumpuan. Malah, sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi dengan pantas dan mampu menjadi jambatan terhadap hubungan di antara kerajaan dan rakyat, banyak perkara harus dan boleh dilakukan untuk memastikan maklumat yang kita dapat dalam media baru bersifat sahih, dipercayai dan bermanfaat. Dan ini juga dapat dilihat bagaimana usaha kerajaan untuk memperkasakan tanggungjawab dan etika dalam penggunaan media baru, di mana program-program seperti Jom Klik dengan Bijak merupakan antara tindakan positif dalam melatih diri masyarakat sebagai pengguna yang lebih beretika. Dan ini juga menyaksikan bagaimana keperluan dan tuntutan untuk setiap pihak termasuk ibu bapa untuk memantau anak-anak, memantau orang kata rakan-rakan ataupun memantau pihak-pihak yang berkepentingan agar melakukan penggunaan secara berstruktur dan terikat dalam konteks kawalan terhadap penggunaan-penggunaan yang melampaui batas dan etika penggunaan media baru. Ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesedaran kepada semua anggota masyarakat, khususnya golongan belia, untuk menolak pengaruh negatif yang terhasil dari penggunaan media baru ini. Dapat lang tidur dulu lah, nanti dekat Senawang nanti kita tukar, okey?